Ramadan ini adalah bulan yang tuan-tuan dah tahu. Bulan keajaiban. Ajaib sungguh. Luar biasa sungguh. Bulan yang agung sungguh. Agung macam mana, luar biasa macam mana, hebat macam mana. Bulan yang paling dahsyat, sedahsyat-dahsyatnya. Digambarkan bahawa sekiranya bulan Ramadan ini berakhir, maka 7 petala langit, 7 petala bumi menangis. Itu dahsyat tak dahsyat? 7 petala langit, 7 petala bumi menangis. Menangis sungguh-sungguh. Sebab mereka sangat-sangat mengenali raja segala bulan. Ini raja segala bulan. 7 petala langit, 7 petala bumi, malaikat menangis, para wali-wali menangis. Artinya orang yang mengenal akan Allah, makrifat dengan Allah, ahli-ahli tauhid, sebagaimana apa yang dipahamkan sendiri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, bila berakhirnya bulan Ramadan ini musibah. Dan semua orang tahu bahawa sering sangat diperkatakan bulan Ramadan ini adalah bulan rahmat kepada siapa? Kepada fasik, orang yang zalim, orang yang jahat, pendosa-pendosa. Rahmat kepada mereka. Kepada pengganas, kepada penzina, kepada perogol bersiri, kepada artis, kepada semua umumnya. Soalannya, dia tangkap mic ni, kering ni. Dah lepas puasa pula ya. Dia tangkap bibir. Jauh sikit. Bagaimana dia boleh menjadi rahmat kepada pendosa, para zalim, orang yang buat maksiat, kepada pengganas, pendek kata kepada orang yang punya kesalahan. Kerana di bulan ini kita kena yakin. Perkara pertama yang penting ialah percaya dan yakin dengan apa yang diperkatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang diperkatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena yakin. Bila yakin baru ada gairah, baru ada semangat untuk beramal. Kalau tak yakin, tak ada gairah tuan-tuan. Jadi, apa yang saya maksudkan di sini ialah para pendosa, orang yang buat zalim. Ni Allah bagi peluang kepada mereka di mana dosa-dosa mereka diampunkan. Semua. Jangan tak percaya, jangan tak yakin, semua diampunkan. Bahkan semua orang tahu di antara fadilat kelebihan sembahyang sunat tasbih. Kalau kita buat lillahi ta'ala mengharapkan keredaan Allah, buat bukan kerana fadilat. Fadilat bukan Allah, Allah bukan fadilat. Tak sama tu. Walaupun Allah suruh dapatkan fadilat sebanyak-banyaknya, tapi konsep ibadah tu inna solati wa nusuki wa mahya wa mati lillah dulu. Bila lillah baru dapat fadilat. Bila fadilat tak dapat pahala. Kena faham tu beza dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberi apa tuan-tuan? Pengampunan. Pengampunan kepada orang yang bersalah. Yang saya sebut tadi di mana sembahyang sunat tasbih diampunkan dosa yang silam. Diampunkan dosa yang baru. Diampunkan dosa yang sengaja, yang tidak sengaja. Yang sengaja tu mahal tu. Yang tersembunyi, yang terang. Semuanya diampunkan dosa oleh Allah. Kalau kita yakin. Jadi, maknanya satu peluang diberikan kepada penjenayah, kepada orang yang berdosa, termasuklah kita ini. Sekiranya kita memohon pengampunan,
maka Allah akan mengampunkan semua dosa. Semua dosa. Tapi tetap kita tak gairah. Yang namanya umat di akhir zaman ni kita tak gairah. Keyakinan lemah. Turun naik iman ni lemah. Tapi bila dikata contohnya, barang siapa yang sembahyang sunat tarawih malam yang keempat ini, maka diberikan hadiah, jangan tak percaya, 100 juta. Sila ambil daripada kaunter pengagihan nikmat. Buat tak? Tinggal tak? Penuh. Masjid ni penuh atas. Kat atas lampu tu ada. Penuh. Sungguh, bukan bohong. Tapi bila sebut pahalanya macam baca Injil, baca Zabur, baca itu, belum lagi. Belum ada lagi, belum cukup kuat. Sebab itulah bulan Ramadan ini sangat dirindui. Sangat dirindui, sangat ditunggu-tunggu oleh siapa? Para pencinta. Para pencinta Allah yang benar-benar yakin, yang benar-benar beriman, yang benar-benar bertakwa. Mereka tunggu, seronok. Sehingga seronokkan mereka itu sedih pula dah. Sepatutnya bila datang bulan Ramadan ni kita suka, gembira, dapat buat macam-macam amalan, ganjaran dia besar. Tiba-tiba ada orang yang faham, dia baca hadis, dia tahu bahawa orang yang bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan ini tidak akan dibakar jasadnya oleh api neraka. Dia pun gembira tapi dia sedih. Sudahnya akhirnya dia sedih pula. Kenapa? Sebab bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling agung di mana seolah-olah kedatangan tetamu. Tetamu yang membawa pelbagai keistimewaan yang tidak terjangkau oleh akal. Sehingga kan kekasih-kekasih Allah, orang yang benar-benar menghayati, orang yang benar-benar ada roh di jiwanya, orang yang benar-benar nakkan reda tu. Reda dulu daripada yang lain. Dia nak reda dulu. Maka dia dapat apa tuan-tuan? Maka dia ni menunggu sehingga sedih tadi sebab tetamu yang datang ni dia tak tahu. Dia takut-takut nak hidang apa ni, mi Bandung ke, nak hidangkan nasi Arab ke, nak hidang tu, semua tak kena. Dia takut apa yang dia persembahkan kepada Allah ini, dia takut gagal. Dan orang-orang yang beriman ni lain, hatinya lain, jiwanya lain. Bila dia orang nak buat yang terbaik, sembahyang berjemaahnya, sama ada yang wajibnya, yang sunatnya, dengan tahajudnya, dengan zikirnya, dengan istighfarnya, dengan berbagai-bagai bidang yang mereka nak buat, amal yang dia orang nak buat. Sedekahnya, apa sahajalah, yang wajib ataupun yang sunat. Tapi di akhirnya mereka rasa apa tuan-tuan? Rasa gagal. Rasa gagal. Macam mana boleh rasa gagal? Sepatutnya awak dah beramal setiap malam, awak dah berzikir, awak dah istighfar, awak dah berdoa panjang. Tak sepatutnya rasa gagal. Rasa gagal ni diistilahkan sebagai rasa hamba. Sebab itu bila tanya man anta ya Musa, disebut ana kalimullah, disebut dengan gelaran dia, tahadus bin ni'mah. Man anta ya Ibrahim ana khalilullah. Man anta ya Isa ana ruhullah. Sampai giliran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila tanya man anta ya Muhammad, dia cakap ana fakir. Fakir ni makna tak ada apa, zero. Bukan sekadar zero, maha zero. Bukan sekadar maha zero, setiap saat, detik dan ketika zero. Nabi itu sendiri tak ada kuasa. Dan hakikatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada kuasa langsung dan tak pernah ada kuasa. Yang ada kuasa mutlak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila kata ana fakir, aku tak ada apa. Nak melangkah selangkah boleh kalau Allah tak izin. Nak rokok boleh kalau Tuhan tak izin. Nak i'tidal boleh kalau Tuhan tak izin. Tak ada istilah garanti boleh punya. Senang je. Mesti boleh, tak ada istilah tu. Semuanya kita duduk di makam la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana datangnya bulan Ramadan beramal dari segi syariat.
Orang yang kuat berpegang pada syariat 100%. Dia pemimpin. Dia melaksanakan hukum-hukum Islam dalam semua sudut. Tetapi setelah dia beramal, dan beramal, dia kata apa? Allahumma ya Allah, walaupun aku ni Nabi, walaupun aku dah banyak buat amalan, tetapi semuanya adalah anugerah Engkau, adalah kesian belas daripada Engkau, adalah rahmat daripada Engkau, adalah taufik daripada Engkau. Kalaulah Engkau tak izinkan, tak restu, bukan dengan kehendak Engkau, bukan dengan kuasa Engkau, aku tak boleh buat apa pun tak boleh. Walaupun aku Nabi, walaupun dia kekasih Allah, penghulu seluruh para anbiya, dia tak boleh buat. 2 rakaat tarawih pun Nabi tak boleh buat. Benar kata Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang mencipta kamu dan semua perbuatan kamu. Hakikatnya, tapi ada syariat. Zahirnya kita bersyariat, zahirnya kita tarawih, zahirnya kita zikir, zahirnya kita sedekah. Hakikatnya biiznillah, wa ma tasya'una illa an yasha Allah. Innallaha ala kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu yang kamu beramal pada bulan Ramadan itu, ala kulli syai' qadir. Siapa yang qadir? Allah, bukan kita. Jadi dengan izin Allah, itulah rahsia yang paling besar, yang paling besar, yang kena orang tahu apa dia, tuan-tuan? Nabi masuk syurga dengan rahmat, bukan dengan amalan. Amalan dia banyak, amalan dia sempurna, syariat dia sempurna, ikhlas lagi. Tetap Nabi kata dia masuk syurga dengan rahmat, bukan dengan amalan. Kenapa? Dia menangkap lah. Kalau boleh kumur sikit sudah. Dia kering kan? Tangkap. Saya nak bagi justifikasinya, rasionalnya. Rahmat bukan amalan. Amalan bukan rahmat. Tapi nak dapat rahmat perlu beramal. Amal yang ikhlas melayakkan diri mendapat rahmat. Nabi masuk surga dengan rahmat, bukan dengan sebab amalan. Apa makna dia? Maknanya macam ni. Allah Subhanahu wa taala kuasa mutlak. Saya dah sebut tadi, Nabi tak ada kuasa langsung. Nabi tak ada kuasa dan tak ada kuasa langsung, tak pernah ada kuasa. Bulan boleh terbelah 2. Air boleh terpancar daripada lidah, daripada jari-jari Nabi. Kita kata pada bahasa mukjizat, bahasa majazi, Nabi ada kudrah. Pada bahasa Nabi ada kuasa, power, mukjizat. Betul, tak salah. 100% betul, tak salah. Tapi hakikatnya bulan boleh terbelah 2 mesti dengan izin Allah. Air terpancar daripada celah-celah jari Nabi dengan izin Allah. Maknanya apa cakap ni? Semua apa yang berlaku dengan izin Allah. Tapi kamu manusia, kita orang Islam terikat dengan syariat. Wajib, sunat, haram, harus, makruh. Kena beramal. Nabi beramal. Nabi beramal. Nabi tak ada kuasa tapi boleh semayang. Nabi tak ada kuasa tapi boleh puasa. Nabi tak ada kuasa. Macam-macam amal Nabi buat. Adakah Nabi ada kuasa? Tak. Dengan izin Allah. Sebab itu dia Nabi dengan izin Allah. Dia nak rokok, nak i'tidal, nak sujud, nak bagi salam, nak apa, nak doa. Dia dakwah. Semua dengan izin Allah. Penting perkara ni. Setengah orang ada syariat. Sembahyang banyak, zikir banyak. Dia rasa dia ada power. Sebab itu dikisahkan tuan-tuan, satu ketika ada satu orang yang panjang umur. Logiknya orang dulu pun panjang umur. 500 tahun. Dia boleh makan buah delima hari-hari. Padahal buah delima tu bukan tumbuh hari-hari, bukan buah hari-hari. Dia boleh minum air daripada di pulau tu air tu masin, tapi dia boleh minum air tu tawar. Dia minta dengan Allah panjang umur, boleh ibadat, boleh buat macam-macam, dan akhirnya dia minta mati dalam keadaan sujud.
Nak cerita rahmat ni. Kemudian tuan-tuan, bila dia mati, kata Allah, wahai malaikat, bagi tahu kepada orang ni, suruh dia masuk syurga dengan rahmat. Orang kata tak, saya tak nak masuk syurga dengan rahmat. Saya nak masuk syurga dengan amalan. Sebab di dunia saya beramal 500 tahun. Jadi saya nak masuk syurga dengan apa? Dengan amalan, bukan dengan rahmat. Saya tak nak subsidi ke bonus dengan amalan saya. Saya yang buat. Maka Allah kata, wahai malaikat, kau ambil sebelah mata. Nikmat sebelah mata. Nikmat nilai sebelah mata menurut ukuran Tuhan. Menurut ukuran Tuhan. Bukan ukuran manusia. Ditimbang. Dengan amalan dia semua 500 tahun. Maka berat lagi nilai amalan apa? Nilai mata sebelah. Nilai dia lebih besar, lebih bernilai dari 500 tahun amal. Lalu ditempelak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai hambaku, dulu engkau tak ada, daripada tak ada kepada ada. Apakah kerana amalan kau? Tidak, wahai Tuhanku. Tahu tak apa? Tu saya tambah. Ayat tu saya tambah. Kemudian kau dapat makan buah delima hari-hari. Buah delima mana? Mana buah hari-hari? Tapi kau boleh makan. Dengan izin kuasa siapa? Kuasa engkau, ya Allah. Engkau boleh minum air tu tawar. Padahal masin. Siapa yang menjadikan air tu tawar? Engkau, ya Allah. Engkau minta 500 tahun panjang umur beramal. Siapa yang izinkan? Engkau, ya Allah. Engkau minta mati dalam keadaan sujud. Siapa yang izinkan? Kehendak siapa? Kuasa siapa? Kuasa engkau, ya Allah. Di mana engkau? Di mana amalan engkau? 500 tahun engkau beramal. Adakah engkau yang buat sebenarnya? Tunduk rokok, semayang, sujud, puasa, begitu, begini. Sebab itu bila orang mendabik dada, dia beramal banyak amalan dia, maka Tuhan kata, hei manusia yang bodoh. Engkau boleh beramal, boleh buat ni. Kalau aku tak bagi taufik, kalau aku tak bagi hidayat, boleh engkau beramal. Boleh datang masjid, boleh puasa. Tak boleh. Tapi bila ada orang beramal, dia kata apa? Wahai Tuhanku, aku boleh beramal ni semua dengan kehendak engkau, ya Allah. Kalau engkau tak izinkan, siapalah aku? Terima kasih, ya Allah. Syukur, ya Allah. Engkau izinkan aku di bulan puasa ni macam-macam aku buat. Maka Tuhan kata, wahai hambaku yang taat. Macam tu pula yang taat. Jadi kita, tuan-tuan, di bulan Ramadan Al-Mubarak ini, kalau nak dapatkan redha Allah tu, bukan nak dapat redha Allah, kita perlu beramal ikhlas dulu. Fadilat boleh baca, hari-hari baca. Ini malam yang malam kedua, malam 4, baca. Satu motivasi yang maka baca tentang fadilat. Bacalah sebanyak-banyak, tapi bila bangun usalli sunnat tarawih, ra'ataini imaman ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar, bacanya kerana Allah, bukan lagi kerana fadilat. Semua semata-mata baru dapat fadilat. Kalau beramal ni nak dapat syurga ni, beramal kerana syurga. Syurga bukan Allah, Allah bukan syurga. Memanglah syurga bukan Allah, tapi Allah suruh cari syurga. Suruh beramal untuk dapatkan syurga. Jadi beramal kerana syurga itu satu kebaikan, bukan satu kejahatan. Jadi kenapa tak boleh beramal kerana syurga? Jawapannya, syurga itu Tuhan ke? Memanglah bukan. Tuhan tu syurga ke? Memanglah bukan. Jadi beramal kerana syurga, oleh kerana Allah tu bukan syurga. Allah di mana? Allah nombor 2, syurga nombor 1. Kena ke macam tu? Sebab itu Rabi'atul Adawiyah, seorang wali Allah, dia kata, ya Allah, aku sembahyang ni bukan kerana nak syurga. Walaupun semua orang nak syurga, aku pun nak syurga juga. Tapi aku sembahyang bukan kerana syurga. Ya Allah, aku sembahyang ni bukan kerana takut neraka. Semua orang takut neraka. Aku pun takut neraka. Tapi aku sembahyang bukan kerana takut neraka. Aku sembahyang, ya Allah, kerana rindu dengan engkau.
Jadi ini benda yang tersorok. Ini benda perkara yang tersirat. Kita melangkah sikit kepada Lailatul Qadar. Barang siapa yang derhaka pada mak bapak tak dapat Lailatul Qadar. Yang mak bapak dia hidup, masih hidup, dia derhaka lawan mak dia, tak dapat Lailatul Qadar. Walaupun tahajud, walaupun buat apa, walaupun sedekah banyak mana. Kita boleh menjadi anak yang soleh, anak yang solehah, mak bapak dah tak ada. Bila kita beramal, baca Quran dan kita sebutkan bahawa ya Allah, apa yang aku amalkan di bulan puasa ini, bahkan seluruhnya, semuanya yang aku amal, sekiranya engkau terima, sekiranya ada pahala ya Allah, aku hadiahkan semua pahala itu kepada mak bapak aku. Habis dia tak ada pahala, dia buat kebaikan. Maka daripada mak bapak dia hidup di dunia, dia anak yang derhaka. Bila mak bapak dia mati di bulan Ramadan, dia boleh jadi anak yang soleh dan solehah. Yang kedua, orang yang memutuskan silaturahim tak dapat. Ini ada pilihan raya kecil, pilihan raya PRK. Jadi di bulan puasa ni kita ada kawan di universiti, di mana, di kampung, di taman, ada kawan. Ada kawan kita tak berkenan. Ada kawan kita tak suka. Kita benci dia. Tak sayang dia. Maka ni bulan puasa, jangan putus silaturahim. Maka kita kata kat dia, ni dah bulan Ramadan, jadi kita tangguh dulu gaduh itu. Nanti lepas raya Syawal kita sambung balik. Seolah-olah begitulah nak diberi gambaran. Sebab itulah Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in, tak pernah jumpa Nabi. Oleh kerana tak pernah jumpa Nabi, tak boleh nama sahabat. Sahabat ni mesti jumpa Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam keadaan Islam. Jadi dia tak jumpa Nabi, dia adalah tabi'in, tak jumpa dengan Nabi, dia jumpa dengan sahabat je. Maka Nabi SAW perintahkan Umar, perintahkan Sayyidina Ali pergi. Pergi buat apa? Semata orang tabi'in, disebut sebagai orang tabi'in yang paling bertakwa. Orang zaman tabi'in tu adalah Uwais Al-Qarni. Kau minta doa dia, doa dia makbul. Apakah Umar, Sayyidina Ali karamallahu wajhah datang pada dia, maknanya dia lebih hebat daripada sahabat? Tidak. Tetaplah Sayyidina Umar lebih unggul, lebih hebat lagi. Sayyidina Ali lebih hebat lagi daripada Uwais. Lebih bertakwa, kedudukan dia orang masuk syurga dulu. Kedudukan dia lebih tinggi lagi daripada Uwais. Tapi kenapa pergi? Yang pertama, arahan Nabi. Yang kedua, setiap manusia kita ni ada kelebihan dia. Setiap kelebihan, sama ada dunia ke agama, kalau kita buat lillahi ta'ala, syurga. Jalan untuk menuju Allah, jalan untuk dapatkan syurga adalah sebanyak bilangan turun naik nafas manusia. Asalkan ikhlas. Yang ketiga, yang menghalang kita daripada Lailatul Qadar, iaitu orang yang tak bertegur sapa dengan kawannya lebih dari 3 hari. Kalau 2 hari dia boleh cakap dengan dia, ni baru 2 hari, besok ada lagi. Besok baru tegur, tak apalah. Tiba-tiba yang keempat ni orang minum arak. Pasal apa tiba-tiba masuk orang minum arak? Yang tak dapat ganjaran Lailatul Qadar. Kenapa tiba-tiba masukkan cerita orang minum arak? Sebab disebut orang yang minum arak ni, seteguk dia minum, berapa hari Al-Fadhil Ustaz tak terima amalan? 40 hari. 40 hari Ramadan ni 30 hari. Sebulan, ni dah 30 hari. Mana logiklah tak dapat Lailatul Qadar. 10-2 minit dah. Jadi saya rasa saya terpaksa break mengejut lah. Jadi ampun maaf daripada saya. Mudah-mudahan bulan ini kita beramal sebanyak-banyaknya syariat. Kita buat yang paling ikhlas, itu syariat. Kita buat ikut potensi. Mana amalan yang paling bagus, ikut potensi kita. Bukan kata tahajud bagus, tarawih bagus. Yang paling bagus yang ikhlas. Buatlah mana-mana pun tak apa. Kemudian sesudah semua dah buat, ya Allah, aku tak boleh buat apa dengan semuanya melainkan dengan Engkau, dengan rahmat Engkau, dengan sayang Engkau. Kalau tidak, aku tak boleh buat apa-apa.
barulah kita insya-Allah puasa kita terima, kita akan selamat insya-Allah. Sekian saja, ampun maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.